Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dalam lipatan sejarah Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula pada 1 Mac 1933 dengan pengambilan hanya 25 orang pemuda Melayu sebagai skuad percubaan Regimen Askar Melayu. Regimen ini terus berkembang dari 1 batalion penuh pada 1 Januari 1938 dan bertambah menjadi 7 batalion menjelang tahun 1950. Dan terus gagah berkembang dari puluhan anggota kepada ribuan anggota, mencecah pula ratusan ribu gabungan Angkatan Tentera Darat, Udara dan Laut. Sejak dari awal pertubuhannya, ATM seiring dengan peningkatan anggota, dilihat meningkat jugalah segala keperluan pengurusan hal ehwal keagamaan sama ada dalam kalangan anggota dan juga ahli keluarga anggota ATM sendiri. Maka perkhidmatan agama dalam bentuk KOR di dalam bawah perkhidmatan ATM diwujudkan pada 16 April 1985. Itulah KOR Agama Angkatan Tentera Kagat. Hari ini kita cukup bertuah dapat bersama dengan Ketua Pengarahnya sendiri iaitu Major General Haji Muhammad Rashidi Bujai. Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam. Akhirnya bertemu jua kita. Insya-Allah. Alhamdulillah telah beberapa kali kita dijadualkan. Alhamdulillah. Sebab hari ini kami juga nak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan daripada seluruh kru penerbitan TV Hijrah buat yang berbahagia tuan atas kenaikan pangkat dan pelantikan selaku Ketua Pengarah Kagat ke-9 pada tanggal 25 Februari 2022. Alhamdulillah satu tugasan baru, insya-Allah amanahnya insya-Allah kami sangat yakin akan dapat dijalankan dengan cemerlang dalam misi dan misi memperkasakan kerohanian di dalam ATM. Dan tuan, kalau kita melihat tadi saya nyatakan 16 April setiap tahun bukan saja dikenang sebagai hari KOR Agama dalam organisasi ATM, ianya juga dikira sebagai hari ulang tahun. Kiranya dah 37 tahun ya. 37. Selamat ulang tahun sekali lagi insya-Allah. Dan kita kira ini antara KOR yang banyak menyumbang di sebalik kejayaan ATM dalam misi kesiagaan kerohaniannya insya-Allah. Jadi ramai lagi yang belum jelas sebenarnya apakah antara peranan dan transformasi yang insya-Allah Tuan akan laksanakan bersama pasukan dalam memastikan agenda memperkasakan kerohanian ini terus dilaksanakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengacara, saudara Abu Talib, sahabat saya. Alhamdulillah pada petang ini saya dapat bersama-sama bersyarat dalam program 60 minit bersama ... Itu tajuknya. Jadi apabila ditanya tentang peranan Kagat ni, sebenarnya boleh kalau saya mengimbau kembali sejarah bagaimana wujudnya Kagat ini. Baik. Ianya bermula betul pada tahun 1933 lagi bersama tertubuhnya Regimen Askar Melayu pada ketika itu yang dia belum dinamakan sebagai Kagat, tetapi dia dinamakan sebagai Perkhidmatan Agama. Perkhidmatan Agama ini yang kalau kita melihat daripada sejarah-sejarah dulu, di mana anggotanya berpakaian warna putih. Warna putih. Jadi hasrat dan idea penubuhan Kagat ini dia bermula daripada cetusan idea daripada tuan yang terutama, Tuan Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud pada tahun 1979 yang pada ketika itu sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian mendapat limpah perkenan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ke-8 pada ketika itu almarhum Sultan Iskandar ibni almarhum Sultan Ismail selaku Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, dan pada tanggal 16 April 1985 maka tertubuhlah Kagat selaku KOR yang ke-16 dalam Tentera Darat. KOR ke-16. Okey, jadi sebenarnya kita ni ada visi dan misi. Dia berbeza dengan kalau dulu kita tengok berbaju putih. Jadi bila tertubuhnya Kagat ini kita akan menyarung uniform sebagaimana pegawai dan anggota ATM itu sendiri. Baik. Cuma kita ini daripada KOR Darat. Sebab itu kalau kita lihat
kebanyakan bukan kebanyakan semua daripada anggota KAGAT ini berpakaian darat. Jadi visi kita adalah untuk menjadi penjana kecemerlangan pembangunan kerohanian modal insan ATM yang unggul. Ini visi kita. Baik. Manakala visi kita pula adalah untuk meningkatkan tahap kesiagaan kerohanian warga ATM melalui pendidikan Islam dan perkhidmatan keagamaan. Ada dua. Pendidikan Islam satu dan yang keduanya adalah perkhidmatan keagamaan. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut apa dia pendidikan Islam itu dan apa dia perkhidmatan keagamaan yang kita tetapkan dalam misi kita. Jadi peranan dia selain daripada menyediakan pendidikan Islam, dia juga membina kekuatan akhlak dan keteguhan disiplin dalam kalangan anggota ATM ini berlandaskan kepada pendidikan Islam yang diberi. Kita ajar dia orang melalui modul-modul tertentu. Nanti saya akan cerita di belakang nanti apakah silibus ataupun pengajaran-pengajaran yang kita ajar supaya mereka ini terdidik dengan penghayatan keagamaan. Yang ketiga juga kita memberi khidmat nasihat keagamaan kepada warga ATM. Peranan kami bukan sahaja kepada anggota, malahan kepada isteri, keluarga dan anak-anak. Jadi kita cover semua. Kebajikan tu dari segi keagamaan memang kita cover. Kita pun ada, maknanya di bawah KAGAT sini kita ada 43 sekolah agama kafah dan sekolah agama rakyat di bawah kita, di mana di sana itu kita menempatkan anak-anak kita belajar agama. Masya-Allah, subhanallah. Itu dia. Saya pun tadi nampak dalam paparan visual yang disediakan itu ada program pengurusan jenazah dan sebagainya diberikan kepada anggota dan juga ahli keluarga. Alhamdulillah. Dan tadi tuan ada menyatakan tentang memperkasakan akhlak warga ATM dengan seimbang. Saya rasa dalam kepimpinan tuan, bagaimana tuan nak memastikan bahawa pengurusan pentadbiran dan pengoperasian ni dapat dijalankan dengan serentak dalam pada masa yang sama menjaga ataupun mencapai misi dan visi tadi. Okey, sebelum daripada pemerintahan saya melalui ketua pengarah yang ketujuh, maknanya kita dah merangka satu plan strategik KAGAT 2001 hingga 2025. Yang mana plan strategik ini kita menetapkan dua teras. Teras yang pertama ialah pemantapan kerohanian, yang ini lebih kepada anggota ATM. Yang kedua, keutuhan organisasi. Yang ini pula lebih kepada KAGAT. Jadi plan strategik ini adalah kita mendukung dan menyokong teras ketiga plan strategik ATM, iaitu kesejahteraan warga, dan seterusnya kita menyokong plan strategik MINDEF 2001-2025 juga melalui teras 3, iaitu pelestarian kesejahteraan warga kerja pertahanan. Jadi kita plan strategik kita yang dua ini kita menyokong kedua-dua teras, sama ada ATM ataupun MINDEF, Kementerian Pertahanan. Jadi melalui pemantapan kerohanian warga ATM ini ada beberapa strategi yang kita dah rangka. Ada beberapa strategi yang kita dah rangka. Yang pertama sekali ialah memantapkan pelaksanaan dasar keagamaan. Kita dah ada dalam ATM ini, kita ada satu dasar kerohanian, iaitu Permat 991, Perintah Majlis Angkatan Tentera. Permat PMAT, Perintah Majlis Angkatan Tentera bilangan 9 tahun 1991, yang di sana itu tersenarai aktiviti yang yang semestinya dilaksanakan di pasukan lebih kurang 857 jam. 857 jam Ya. Dia bermula dengan solat berjamaah. Kita ada tahlil malam Jumaat, sambutan kursus-kursus kan, banyak lagi lah yang dalam itu. Dalam 857 jam tu. Ya, betul. Kemudian dalam masa yang sama juga kita ada doktrin keagamaan. Doktrin keagamaan ini, sama ada doktrin ini kita berada di masa aman, ataupun kita berada dalam operasi, ataupun kita berada dalam latihan. Kita siapkan doktrin keagamaan itu supaya dalam latihan ataupun operasi pun anggota kita tahu bagaimana untuk melaksanakan ibadat keagamaan ini. Masya-Allah. Keduanya, kita dalam strategik pemantapan kerohanian ini kita memperkukuhkan jati diri warga ATM. Jadi memperkukuhkan jati diri anggota ATM ini melalui pengukuhan ilmu. Kita melalui kursus, seminar,
dan lain-lain. Juga program gempur solat kita buat. Gempur solat ni pada setiap sebulan sekali, kadang-kadang kita bermula daripada subuh tu sampai kuliah subuh. Kemudian kita ada satu lagi program yang agak istimewa lah. Program namanya program Jerry. Program jasmani, emosi, rohani, intelek 561. Program ni. Program Jerry ini lebih kepada program yang melibatkan macam motivasi. Dalam itu kita ada syllabus dia, kita ada ice breaking, kita ada pembentukan kumpulan, kemudian kita ada program mengenal Tuhan Maha Pencipta, kita ada realiti kehidupan, iktibar kehidupan, wasiat iman. Itu program Jerry ini 561. 561 ni berdasarkan kepada 5 rukun iman, 5 rukun Islam, 6 rukun iman dan 1 rukun ihsan. Jadi sebab tu jadi 561. Ya. Itu terasnya. Itu teras dia. Kemudian dalam masa sama juga untuk memperkukuhkan jati diri warga ATM ini, kita ada program Syifaul Insan. Syifaul Insan. Syifaul Insan ini adalah program bagi anggota kita yang ada masalah sikit, yang agak nakal sedikit. Jadi kita masukkan dia dalam bengkel program ini, lebih kurang dalam 3 atau 4 hari supaya kita didik dia. Masya-Allah. Masya Allah, itu dia antara rangkaan ataupun strategi-strategi yang saya difahamkan ada 2 teras yang tadi yang Tuan nyatakan. Dan Tuan, kalau kita lihat, kalau ikut kalender pada 21 Mac yang lalu, bertempat di Institut Latihan dan Kefahaman Islam Ilmi di ATM Port Dickson, Tuan telah melaksanakan satu direktif Ketua Pengarah Kagat ke-9 ya. Jadi mungkin boleh Tuan kongsikan melalui perutusan apa yang Tuan apakah yang menjadi fokus utama pada perutusan yang lalu? Dalam perutusan itu saya menekankan akronim Murabbi. Kerohanian Murabbi. Akronim Murabbi. Okey. MURABBI, dan setiap sikatan-sikatan huruf tu dia ada dia punya maknanya yang tersendiri. Macam M tu dia lebih kepada bermakna kepada multitasking. Mana saya nakkan semua anggota kagat ini, dia berperanan yang pelbagai. Maknanya dia boleh buat 2 atau 3 kerja dalam satu masa. Macam kita ni lah. Multitasking sambil kita bercakap, kita duduk. Mana kita dah buat 2 kerja dalam satu masa. Ya, betul. Jadi itu yang kita saya nak terapkan kepada anggota kita. Kita boleh buat pelbagai kerja dalam satu masa. Yang keduanya unity. Unity ini kebersamaan. Sebab kebersamaan satu fikrah, biar kita itu satu matlamat, satu pemikiran dan satu ghayah. Ghayah ini matlamat. Baik. Jadi sebab kita ini adalah dalam Ketua Pengarah yang ke-8 dulu, dia dah menerapkan satu kata-kata iaitu nahnu kagat. Ini kami itu kagat, mesti ada kesatuan. Sebab itu dalam saya punya direktif ini saya menekankan konsep unity ini, kebersamaan itu berdasarkan kepada apa yang kita ambil daripada nahnu kagat yang lepas. Baik. Kemudian yang seterusnya relevant lah. Maknanya R itu relevant. Relevant ini kefungsian dan peranan kagat itu seiring dengan masa dan tempat agar kewujudan kagat ini dirasai. Kemudian A itu accountability. Di mananya kebertanggungjawaban dan memikul dalam memikul amanah. Jadi setiap murabbi ini, anggota kagat ini yang kita gelarkan sebagai murabbi ini, dia mesti mempunyai 2 ciri. Iaitu ciri yang pertama al-qawi, iaitu kompetensi. Yang kedua al-amin, iaitu integriti. Dalam rukun dalam istilah bahasa Arab kita sebut sebagai al-ihsan. Al-ihsan. Kemudian kalau B itu beneficial, ini lebih kepada kita biarlah kagat ini memberi manfaat kepada orang lain. Nafi'un li ghairih. Sebaik umat tu. Kepada dia boleh manfaat kepada orang lain. Tak kiralah sama ada ia melalui warga ATM sendiri atau kita boleh berperanan untuk warga masyarakat luar yang awam. Dan sudah ada pun sebenarnya program-program yang kita buat memberi yang melibatkan anggota-anggota luar kan. Kebanyakan ada juga anggota kagat, kadang-kadang ada yang mengajar di luar, dan ada juga program pikat. Satu program pikat ini merupakan program yang melibatkan masyarakat di luar. Nanti saya akan terang apa itu pikat. Pikat P-I-K-A-T. Program ilmu dan muafakat.
PIKAT, Program Ilmu dan Muafakat. Yang ini program ini dia melibatkan masyarakat di luar. Kita buat di luar, melibatkan masyarakat kampung. Di mana di sana bila program ini kita laksanakan, kita melaksanakan ada kursus jenazah, kita buat kursus perubatan Islam, kita buat kita buat kursus keluarga mawaddah, dan pada masa sama juga kalau sekiranya pada hari itu, hari Jumaat, mana setiap masjid yang berada di persekitaran itu, kita akan ambil peranan sebagai khatib pada ketika itu. Dan kuliah maghrib ataupun kuliah subuh akan dipenuhi oleh anggota kadar. Subhanallah. Baik Tuan. B yang seterusnya Tuan. Bravery ni keberanian. Dia kena berani lah. Berani bercakap benar walaupun pahit. Itu kena ada berani sebab dia tentera kan. Baik. Dan yang akhir sekali integriti. Integriti ni ihsan. Mana dia sebagaimana kita implementasi konsep ihsan tu, mana seorang murabbi ini kena ada ihsan, maknanya dia kena jujur terhadap diri sendiri. Masya-Allah, itu murabbi 1 2 3 4 5 6 7 yang saya sempat salin ni semuanya cukup lengkap, multitasking, unity, relevant, accountability, beneficial, bravery, integrity. 7 ini masya-Allah akan menyatukan antara anggota keluarganya dan juga semestinya masyarakat. Inilah orang selalu kata ATM dan masyarakat berpisah tiada. Insya-Allah memberikan manfaat dan bentuk komuniti yang kecil dalam circle keluarga anggota dan semestinya kepada masyarakat. Saya rasa ini adalah satu perkongsian sangat menarik yang barangkali kita pun terlepas pandang, Kagat ni buat apa? Mungkin ni untuk anggota saja. Hari ini kita semua sudah sedia maklum bahawasanya Kagat juga turun bersama dengan masyarakat setempat untuk melaksanakan program-program ataupun perkara-perkara yang fardu ain, fardu kifayahnya dan sebagainya. Masya-Allah. Dan itu dia, kami akan berehat seketika. Selepas ini Tuan, pada tahun 2020 ada seorang ataupun ada satu posting menyatakan bahawasanya anggota polis, anggota tentera ni tidak solat. Jadi ini telah pun menjadi satu perdebatan yang cukup besar, pelbagai pandangan, menjadi komen para netizen dan sebagainya. Jadi kejap lagi kita akan kembali, kita rehat seketika dan kita nak dengarkan apa pandangan Tuan sebenarnya. Apakah benar bagai dikata? Rehat seketika. Golongan mu'alaf atau orang-orang yang memeluk Islam adalah insan istimewa yang perlu diberikan perhatian. Akademi Al-Bayan kini dalam proses pembangunan di tanah keluasan 2 ekar di Kampung Pego, Alor Gajah. Ayuh sama-sama kita mencari saham akhirat untuk menginfakkan ke Akademi Al-Bayan. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Kami sedang membangunkan pusat pengajian Al-Quran percuma. Tiada sekolah di kawasan ini. Ya Allah, hadirkanlah dermawan untuk membantu anak-anak ini. Setiap ilmu yang diamalkan, pahala berterusan. Sokong kempen Nadi Al-Quran dengan menghubungi nombor yang tertera atau layari ustazustazah.com. Sedap, 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 sedap. Cookies Most Wanted. Sedap, 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 sedap. Cookies Most Wanted. Cemburu dalam rumah tangga itu biasa, tetapi menikmati kematian yang dicemburui itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan. Bersedekahlah untuk merasai indahnya husnul khatimah, berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi sekarang. Kita nak berkenalan dengan seorang wanita syurga, Ummul Mukminin kita yang bernama Zainab binti Jahsh. Dia ni walaupun dia daripada golongan bangsawan, dia suka membantu orang lain. Yang dia tidak memikir kepentingan diri dia sendiri. Kepentingan dia adalah ummah dan dia sanggup berkorban. Ini jadi itulah dia Ummul Mukminin kita. Inilah dia wanita yang dilambat oleh syurga. Bertemu kembali. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Tuan Major Jeneral Haji Muhammad Rashidi Bujai yang merupakan Ketua Pengarah Kagat. Kita akan simpan dulu soalan panas tu, tapi sebelum tu kita nak juga sentuh tadi yang Tuan katakan murabi yang dilakukan oleh Jabatan Arah Kagat sebagai strategic level. Jadi kami nak fahamkan strategic level ni dalam menerapkan nilai-nilai murni sejauh mana.
Apa yang diterapkan dalam strategic level ni? Okey, baik. Sebenarnya sebagaimana yang saya maklumkan sebelum ini, bahawa KAGAT ni bukan saja berperanan kepada anggota, malahan ia juga berperanan kepada isteri dan anak-anak anggota. Jadi melalui perancangan ini kita dah merancang untuk anggota ini, kita dah merancang. Ada yang kita buat perancangan dalam ATM sendiri. Baik. Ada juga yang perancangan kita yang melibatkan keluarga, dan ada juga perancangan kita yang melibatkan anak-anak, ada juga perancangan kita yang melibatkan masyarakat luar sana, dan juga kita pernah membuat program-program dengan agensi atau negara luar, contoh Brunei dan Indonesia. Jadi melalui dakwah dalam ATM ni, sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, iaitu kita melalui program JARI 561 yang sebagaimana yang saya dah sebut tadi, kemudian program Syifaul Insan, kemudian program kecemerlangan saudara Muslim pun kita buat, dan kita di dalam ATM ni kita ada 581 orang anggota Muslim, dan baru-baru ni kita buat kolaborasi perbincangan dengan Perkim untuk kita bagaimana jalan yang terbaik untuk kita memberikan pendidikan keagamaan ini kepada anggota saudara Muslim kita ni, saudara Muslim kita. Kemudian ada juga pendidikan Islam dan Fardu Ain, namanya PIFA lah. PIFA, PIFA. Oh, bukan FIFA kalau bola tu lain. Itu lain. Tenang. Pendidikan Islam dan pendidikan Islam Fardu Ain ini, yang mana yang pendidikan Islam Fardu Ain ini dia bermula pada tahun 2013 lagi, yang dia bermula dari tahap 1 hingga tahap 5, dan setiap anggota mesti melalui program ini, pendidikan ini, untuk sama ada untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan band gaji mereka. Jadi mesti wajib lulus PIFA ini. Kalau tak lulus, maknanya dia tidak boleh naik pangkat dan mungkin gaji pun tak boleh naik. Repeat paper ada? Repeat paper boleh? Tak boleh. Baik, seterusnya Tuan. Kemudian dalam untuk pegawai pula, kita ada kursus karismatik Islam ini untuk pegawai, lebih kurang macam PIFA juga, tapi ini untuk pegawai. Yang tadi untuk ALP. Kemudian kita ada kursus lestari kepimpinan Islam untuk pegawai pemerintah, ini untuk CEO lah. Untuk CEO kita. CEO ini pegawai pemerintah ni yang berada di pasukan yang berpangkat Lieutenant Colonel. Maknanya itu program untuk dia orang untuk kepimpinan. Kemudian kita yang program yang agak besar sekali, program NAIM, Naduah Pegawai Kanan. NAIM ini biasanya itulah tahun 2016 dulu kita pernah buat peringkat ASEAN. Yang melibatkan negara-negara ASEAN, kita panggil untuk kita membincangkan tentang bincang tentang isu-isu kerohanian isu-isu kerohanian pada ketika itu. Kemudian yang seterusnya program dakwah kawasan operasi pun kita ada, produksi nama dia. Produksi maknanya kita pergi ke pulau-pulau, pernah berdakwah. kita berdakwah di pulau itu di sana kita ada tempat kem-kem kita, kem-kem kecil yang menjaga sepadan-sepadan sana. Kita pergi ke sana 2 tahun lepas pernah kita buat dengan Mawib. Kita pergi ke pulau dan kita menyampaikan sumbangan untuk surau mereka, dan dalam masa sama juga kita mengambil peranan juga, kita memberi dakwah kepada masyarakat persekitaran yang ada di pulau tersebut. Masya-Allah. Subhanallah, luar biasa. Ini semua benda yang barangkali kita sukar nak jumpa atau barangkali dalam pencarian kita kan. Hari ini kita berkongsi banyak betul manfaat KAGAT ni sebenarnya. Subhanallah. Ada lagi Tuan yang barangkali kita nak kongsikan dengan para penonton semua? Saya sambung lagi sikit lagi yang untuk program PIKAT tadi yang sebagaimana yang saya maklum. Kemudian program JARI untuk anak pelajar-pelajar sekolah. Kemudian program Jiwa Murni dan masyarakat. Kemudian kita juga buat program Semarak Rohani untuk masyarakat tentera. Itu yang untuk masyarakat luar lah. Baik, masya-Allah, itu dia cukup luar biasa. Itu dia KAGAT bukan sekadar memberi tumpuan kepada anggota dan juga keluarganya, keluarga anggota, tapi juga kepada kerja-kerja dakwah Subhanallah, memberi sumbangan dan sebagainya. Dan tadi Tuan, sebelum berehat kita ada nyatakan tentang pandangan seorang individu di mana anggota polis dan tentera tidak menjaga solat, dan ini dikatakan keterlaluan oleh Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Pandangan Tuan pula bagaimana? Adakah memang sebab kalau kita fikir pun barangkali individu tersebut memikirkan macam mana anggota ni nak sembahyang kalau kata sniper ke yang payung terjun ke tengah bertugas, kat mana dia nak ambil wuduk? Tak mana dia nak sembahyang, betul tak Tuan? Sebenarnya tak apalah sebab dia masing-masing tu ada dia punya pandangan masing-masing. Sebenarnya pandangan itu tidak benar. Tidak berasas langsung. Tidak ada perasaan langsung. Kita maafkanlah.
Kita maaf siapa yang berkata itu, kita Bulan maafkan. Ramadan bermula ni maafkan terus. Kita maaf sebab mereka tidak berada dalam situasi sebagai anggota Kagat itu sendiri. Sebenarnya untuk kita menjaga dari segi kerohanian anggota ni, kita banyak sebenarnya kursus-kursus yang kita buat, termasuk tadi kursus PIFA kita buat kan. Kemudian dan kita hantar juga kadang-kadang peserta kita ni di Ilmi untuk berkursus untuk mendalamkan ilmu-ilmu agama ini. Dan masih sama juga baru ni kita ada buat fiqh askari. Fiqh askari ini sebenarnya sebagaimana yang disebut oleh Tuan Pengerusi tadi, berkaitan dengan bagaimana anggota ATM ini nak bersolat sedangkan mereka itu dalam keadaan bertugas. Kemudian ada cara-cara dia. Dalam fiqh askari ini dia mengajar, dia mengajar bagaimana. Sebagai contoh saya katakan sebagai seorang anggota sniper. Sniper ni dia tak boleh bergerak. Kalau dia berada di kadang-kadang itu kalau 2 hari lah. Betul. Dia bergerak kena tembak pula dia. Dia so bagaimana kita ajar mula-mula dia tak perlu ambil semayang, maknanya dia akan nak semayang dia menggunakan tayamum. Kita ajar cara tayamum dan bagaimana kaedah-kaedah dia semayang dan pergerakan semayang pun tak boleh mengikut kaedah semayang yang kita ada dalam keadaan aman. Kan begitu, maknanya ada kaedah-kaedah yang cara sebagai seorang sniper itu bersemayang. Sebab itu dalam fiqh askari ini yang kita bangunkan ini dia menceritakan bagaimana anggota-anggota yang melibatkan tugas-tugas kritikal ini bersolat. Sebab itu kalau ada tanggapan ataupun kata-kata yang mengatakan anggota ATM ini tak bersolat, maknanya satu fitnah. Kita tak boleh terima lah. Kita tak boleh terima lah dan kita maafkan dia kan. Masya-Allah. Okey. Dan saya cadangkanlah yang individu ni mungkin pasukan produksi kita boleh cari dia, kita tawarkan dia untuk turut serta dalam program-program macam tu fiqh askari ni biar dia tengok. Pakaikan payung terjun tu, tolakkan dia. Patut memang kita dah ajar dia macam tu kan. Subhanallah. Dan tuan, kita pun faham dalam keadaan sekarang ni masa pun bergerak pantas, pelbagai cabaran sosial media dan sebagainya. Bagaimana tuan saksikan ataupun tuan rasakan transformasi pendidikan yang dibawakan oleh Kagat ini sesuai dengan kematangan 37 tahun Kagat dan juga ATM dah berpuluh-puluh tahun ni. Okey. Kalau kita menyaksikan video yang ditayangkan sekarang ini adalah antara pelaksanaan solat anggota kita. Maknanya cara kita bersolat dalam keadaan kita dalam keadaan berjaga-jaga. Masya-Allah. Solat khauf namanya. Solat khauf yang kaedah ini sebenarnya kalau kita tak belajar pun kita rasa kita susah kita nak melaksanakannya kan. Ini adalah satu kaedah bagaimana tata cara anggota pasukan itu tengok apabila ada saja ancaman apabila mereka dalam keadaan solat, tapi mereka ini sebenarnya sedang berada dalam solat tu. Dia masih lagi bersolat. Masih dalam keadaan solat. Dalam keadaan solat, tapi dalam keadaan solat dia tu mampu untuk menembak, mampu untuk mempertahankan diri. Itu kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah yang kita perlu ajar kepada anggota kita sebab mereka memang terdedah pun dalam keadaan begitu. Sebab tu kalau katanya tak bersolat tu, saya sebagai ketua pengarah saya rasa agak sedih lah, mana dakwah itu tidak benar lah. Betul, tepat sekali, keterlaluan. Masya-Allah. Dan tadi kita nak sentuh tentang transformasi, mungkin secara ringkasnya, adakah ia seiring apakah yang persiapan kita lakukan untuk memastikan hala tuju pendidikan Kagat ni seiring dengan kematangan ATM sendiri? Kita ada sekolah Institut Latihan dan Kefahaman Islam ATM. Yang sekolah ini terletak di Port Dickson, Ilmi ATM yang mana sekolah ini menempatkan di mana anggota Kagat perlu kursus kerjaya. Dalam masa yang sama juga kita melaksanakan kursus-kursus functional kepada anggota ATM. Kita ada kursus imam dekat situ, kita ada kursus KKIB, kita ada kursus lestari, kepimpinan, macam-macam kursus lah. Kita laksanakan di situ. Tengok modul-modul yang kita dah bina kan dekat sana. Dalam masa sama juga kita ada tadi yang saya sebut sebelum ini PIFA. PIFA ini dilaksanakan biasanya dia akan dilaksanakan di pasukan. Dilaksanakan dan mesti dijalani dihadiri oleh semua peringkat anggota lain-lain pangkat untuk lulus. Ini yang saya kata tadi tak boleh repeat paper tu. Tak boleh. Yang ini dia kena hadir, wajib hadir. Dan ketiganya tadi kita juga ada modul tadi fiqh askari tadi kan. Kalau kita tengok dalam video ini adalah sekolah kita ni. Sekolah kita tahfiz kita. Di mana tu? Tahfiz kita di Sungai Besi. Kita ada stay ATM. Anak-anak tahfiz kita lebih kurang ada 90 orang di sana.
Dan alhamdulillah kita dah menghasilkan beberapa orang al-hafiz, dan dalam perancangan saya kita nak jadikan anggota kita pelajar kita ini selepas dia habis saja tingkatan 3 hafiz 30 juzuk, dan mereka akan menjalani akademik 2 tahun sebelum mereka menduduki peperiksaan. Dan saya cuba untuk buat kolaborasi dengan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ini untuk masukkan mereka untuk ambil diploma tahfiz di sana, dan dia boleh sama ada buat pilihan, sama ada habis diploma ni dia nak masuk kagat boleh, ataupun kalau dia nak meneruskan pengajian di mana-mana universiti pun tak ada masalah. Masya-Allah. Tapi pengisian tahfiz Al-Quran tu telah pun disediakan. Dah. Subhanallah, itu dia. Dan tuan, kita pun faham ya, kalau kita tengok anak-anak muda tadi, anak anggota dan sebagainya, dalam cabaran teknologi ICT dan juga media sosial ni, saya rasa ATM juga tidak terkecuali lah ya, termasuk kagat daripada macam-macam tadi ya, pandangan fitnah dan sebagainya. Bagaimana kagat memastikan bahawasanya keperluan media sosial ICT ini seimbang dalam keadaan komuniti angkatan anggota ni. Saya rasa 120,000 saya anggaran kalau katalah satu keluarga ada 4 orang anak dan sebagainya, dekat hampir 500,000 tu tuan. Besar tanggungjawab tu. Ya. Kita kagat ini dia mengikut peredaran semasa. Kita tidak mengikut kaedah-kaedah tradisional. Dekat di Jabatan Arah Kagat sendiri, kita ada satu sel, iaitu sel komunikasi IT. Namanya Komit lah. Sel komunikasi IT ini dia berperanan untuk menyediakan mimbar cyber. Dan mungkin kita punya kita punya siaran pada hari ini akan juga dimasukkan di dalam mimbar cyber itu sebagai kita punya bahan-bahan. Dan setiap hari ceramah-ceramah daripada anggota kagat itu sendiri atau pegawai sama ada anggota akan dimasukkan ke dalam mimbar cyber itu. Kemudian kita juga ada dari segi pengurusan juga kita ada e-kagat. E-kagat ini, di dalam e-kagat ni kita ada e-kas, e-masjid, kita ada e-dakwah, i-kas, i-masjid dan i-dakwah. I-kas ini kita lebih kepada NCAR, nikah cerai aduan dan rujuk. Dakwah ini lebih kepada pelaporan aktiviti dakwah yang dilaksanakan di pasukan. Masjid ni kita melaporkan aktiviti di masjid dan apa-apa masalah-masalah yang berbangkit di masjid-masjid ATM. Dan masa yang sama juga pelaporan ini mesti dikontrol, akan dibaca ataupun diaudit oleh set inspektorat. Inspektorat ini ada di Jabatan Arah Kagat. Masya-Allah, subhanallah. Dan sambil tu tuan, saya pun sambil meninjau ya Kagat Army. Boleh ke saya tunjuk? Boleh? Betul? Yang ini. Ini. Masya-Allah. Ini laman web rasmi kita, masya-Allah. Macam-macam aktiviti dikongsikan di sini. Perutusan ada, subhanallah, ada bahagian aduan, soalan hubungi kami, soalan lazim, macam-macam. Boleh terus cari maklumat di dalam website Kagat sini. Kita boleh lihat sini aktiviti. Mungkin tuan ada lagi nak kongsi apa-apa sebelum tu, ataupun kita berehat dulu? Kita berehat terlebih dahulu, insya-Allah, dan kita beri laluan kepada tuan Major General kita untuk berehat seketika, dan kembali selepas ini kita nak tahu juga apakah antara aktiviti lain yang melibatkan ummah, bukan sekadar memberi tumpuan kepada anggota sahaja. Berehat seketika, kembali lepas ini, insya-Allah. Akibat kemiskinan, ramai pesakit tak mampu menampung kos perubatan dan peralatan sokongan selepas keluar dari hospital. Akibatnya, penyakit mereka semakin serius. Ayo, kita bantu mereka menerusi kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas sekarang. Sesungguhnya syaitan menghasut bahawa kita akan jatuh miskin sekiranya kita bersedekah. Yakinlah dengan janji Allah. Ayo kita menyumbang kepada dana pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Insya-Allah Allah akan gandakan akaun bank dunia dan akaun bank akhirat kita. Kenapa dia mesti pergi? Dia umur saya. Kami dah janji nak bersama. Dia baru lahirkan anak. Kemalangan yang tak tahu apa sebabnya. Hari itu saya rasa tak ada perasaan. Memang rasa kosong. Kalau betul-betul memang itulah hari-hari yang paling kosong. Sebab saya berada di tempat tu, tempat kejadian. Kenapa saya tak dapat cari dia masa tu? Kenapa saya tak tolong dia berada di tempat yang betul pada masa tu? Apa yang berlaku pada waktu tu? Macam misteri. Susah nak move on. Remaja 14 tahun Naden Renzi yang hilang ketika menyelam di perairan Pulau Tokong, Sanggul, Mersing
disahkan meninggal dunia oleh bapanya Adrian Chester. Naden dipercayai mati kerana terlalu lemah dan tidak dapat bertahan. Mayat Naden dipercayai telah hanyut ke perairan Indonesia. Cari selamat kini mendapat bantuan negara jiran. Pagi tadi, Adrian ditemui selamat bersama penyelam warga Perancis, Elizia Molina, 18 tahun. Seminggu Ramadan, Bazar Aidilfitri Jalan Tunku Abdul Rahman mula meriah. Harga ditawarkan peniaga sama seperti tahun lalu. Pembeli mula sibuk membuat persiapan Aidilfitri. Laporan lanjut, 8 malam ini. Alhamdulillah, bertemu kembali. Masih lagi berkisarkan akan kagat teras pemangkin kerohanian ATM, dan bukan sekadar ATM saja, kita juga meninjau kepada ummah. Dan tuan, sebelum kita berehat tadi, kita dah dengarkan pelbagai aktiviti dalam anggota keluarga, dan juga sedikit tuan sentuh tentang ummah. Dan tuan, mungkin kita boleh tinjau lebih terperinci apakah antara aktiviti-aktiviti lain yang melibatkan ummah dalam memastikan akhlaknya, kerohaniannya juga turut dikongsikan, beri manfaat kepada masyarakat setempat, tuan. Okey, terima kasih. Antara program-program yang kita laksanakan sebagaimana yang saya sentuh tadi, program Nadwah Pegawai Kanan, Naim. Program Naim ini yang melibatkan bukan saja anggota ATM, malahan kita menjemput dan mengundang agensi yang beruniform daripada dalam ataupun luar negara, termasuk daripada PDRM, daripada Jabatan Penjara, daripada Immigration, daripada Jepam. Kemudian pada tahun 2018 kita pernah buat wasiah ASEAN itu yang melibatkan ada juga negara daripada Arab Saudi pun datang. Jadi yang itu antara program-program kita yang mencakupi anggota-anggota di luar lah. Itu yang uniform. Kemudian yang untuk masyarakat kampung atau masyarakat yang lain, iaitu program pikat yang sebagaimana yang saya sebut tadi. Program ini biasanya dia akan berlangsung 3 hari 4 malam. Dia buat secara berkelompok macam tu. Kita berkampung lah. Dan yang mana di akhir program ini nanti kita akan ada kenduri rakyat. Kenduri rakyat ni maknanya kita masak sama-sama. Kemudian di akhirnya kita akan ada program forum perdana. Bolehlah pikat dengan warga kerja Al-Hijrah kita berkampung depan ni, tuan. Tak jadi masalah. InsyaAllah. Kan? Jadi mungkin tim hijrah lepas ni boleh jadi rakan strategik kita. InsyaAllah nanti kita hello. Okay. Baik. Seterusnya, tuan, antara lagi program produksi tadi. Produksi ini juga melibatkan anggota ATM dan juga melibatkan masyarakat luar. Masyarakat sekampung di mana yang berdekatan dengan kem-kem di tempat pulau atau sebagainya lah. Subhanallah. Dan itu saya rasa pasti anggota kagat dan juga anggota tentera merindui sentuhan nak bersama dengan masyarakat. Dah berapa tahun ni kita tak bersama, ya. InsyaAllah kita nantikan kembali aktiviti. Barangkali inilah waktu untuk kita turun bersama dengan masyarakat. Dan kalau kita lihat 2 tahun sudah Ramadan kita lalui dalam keadaan yang begitu tinggi penjagaan SOP-nya, dan tahun ni agak lapang sedikit, lega sedikit, dan saya sangat yakin juga pelbagai aktiviti telah pun direncanakan oleh kagat, buat anggota, buat ummah, buat keluarga dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan juga, tuan. Boleh. Perancangan kita dah buat, tetapi kita masih lagi mengekalkan kepada SOP. SOP mengikut Majlis Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. Maknanya sebagai contoh dalam bulan Ramadan ini, sebelum Ramadan dulu kita buat awal ambang Ramadan. Ambang Ramadan yang mana kita memberikan ceramah ataupun tazkirah kepada anggota tentang persiapan-persiapan yang patut dipersiapkan sebelum menyambut Ramadan. Dan masa yang sama juga baru-baru ini pada 1 April kita ada melancarkan satu program, iaitu program Ihya Ramadan. Program Ihya Ramadan maksudnya penabungan daripada perkhidmatan yang kita dapat, duit itu kita jadikan sebagai program program untuk iftar jama'i. Program itu duit itu juga boleh kita gunakan untuk kita melancarkan program di sepanjang Ramadan. Dan masa yang sama juga kita baru ni alhamdulillah kita dapat sokongan daripada GLC, daripada QSR brand. Kita dapat sumbangan lebih kurang dalam 160,000 untuk menyumbang pada setiap hari Ramadan ini 500 pack
KFC. Makan KFC. Oh, rezeki telio pula saya dengar. Dia 500 pack. Ini dia. Yang tu. Apa 500 pack KFC dan pack-pack itu kita akan agihkan kepada perkhidmatan-perkhidmatan. Maknanya setiap hari anggota kita bukan anggota sebenarnya saja, malahan masyarakat yang berada di persekitaran itu akan menikmati juadah berbuka puasa KFC. Subhanallah, rezeki Subhanallah. Baik. Kemudian masih sama juga kita ada program Tazkirah Ramadan dan kita di Mindef kita terlibat dengan di radio Mindef pada setiap pukul 1 hingga pukul 2 ada pegawai-pegawai kami yang akan menyampaikan tazkirah, memperingatkan kepada semua warga Kementah dan Kementerian Pertahanan tentang fadilat dan kelebihan Ramadan. Dan masa sama yang dalam masa sama juga kita mengadakan program tadarus Al-Quran yang melibatkan anggota, tak kira sama ada darat, laut, udara, dan mereka buat sendiri, buat berdasarkan kepada penempatan masing-masing. Pengarahan kita dah keluar. Sekarang mudah saja, bagi arahan dia akan buat. Subhanallah. Sebab tu bila kita buat pengarahannya di mana-mana camp mesti akan buat. Masya-Allah. Kemudian juga yang melibatkan program bakat badan kebajikan akan tertentu. Yang ini melibatkan isteri lah. Isteri anggota. Ya, dia juga ini apa aktivitinya? Juga sama dalam bulan Ramadan juga dia akan bertadarus, bertadarus sehinggalah habis Ramadan, dan akhir sekali kita akan tutup dengan program Hatam Al-Quran. Hatam Perdana. Subhanallah. Dijangkakan kita menjangkakan dalam 22 April begitulah. Saya terbayangkan begitu meriahnya aktiviti-aktiviti ni yang berzanji dan sebagainya. Ada kumpulan nasyid ke dalam anggota Kagat? Ada. Ada Kita ada kumpulan nasyid Fursan. Kita ada satu pasukan dakwah Medan namanya Pasdam. Pasdam ini adalah terdiri daripada mereka yang akan masuk dalam operasi. Itu yang pergi produksi itu. Pasukan ini akan masuk, pasukan elit kita lah. Pasukan elit Kagat lah. Pasukan elit Kagat ini akan bernama Pasdam, dan dia juga kita ada hiburan alternatif. Maknanya kumpulan nasyid juga ada dalam itu. Jadi kita pernah buat rakaman dan biasa dulu kita masuk dalam radio IKIM pun pernah nasyid kita ni. Pasdam ni kan Fursan namanya. Kumpulan Fursan. Yang datang ke TV Hijrah tu. Boleh jemput sama pagi-pagi kan di program Assalamualaikum ke? Boleh sekali. Boleh sekali boleh jemput saya punya Fursan. Saya rasa teruja sebab rupanya macam-macam aktiviti program yang dilaksanakan oleh Kagat. Kalau kita tak tanya, kalau kita tak kongsi, manakan orang nak tahu. Subhanallah. Luar biasa. Dan kami tertanya-tanya juga pelbagai aktiviti yang bakal direncanakan sepanjang Ramadan. InsyaAllah Syawal. Ada rumah terbuka ke anggota tentera Kagat nak datang lah ramai-ramai? Kagat. Ada. Boleh nanti ramai-ramai kita datang rumah terbuka hari raya nanti. Dan Tuan, kalau kita tengok apa yang Tuan nyatakan daripada sepanjang program kita tadi ni, kita dah boleh lihat, kita boleh nampak bagaimana ciri-ciri perwira prajurit yang mempunyai akhlak yang tinggi, kerohanian yang sangat subhanallah, mengikut teras Al-Quran dan sunnah, insya-Allah, yang mempunyai ciri-ciri pejuang. Jadi kami juga nak fahamkan apakah sebenarnya package ataupun ciri-ciri individu pejuang ATM yang seharusnya boleh dijadikan contoh buat masyarakat setempat. Sebenarnya matlamat end state Kagat ini kita telah menetapkan satu end state kita punya matlamat akhir kita untuk anggota ATM ini, iaitu bagi melahirkan warga ATM. Maksudnya warga ATM ini itu adalah anggota dan anak dan isteri juga yang berilmu. Yang maksudnya yang berilmu itu maknanya itu kita bagi dia pendedahan, bagi kursus-kursus atau seminar Kemudian yang beriman, berilmu, beriman, beramal dan bertakwa. Kalau anggota ini kita berilmu, beriman, beramal dan bertakwa ke arah memperkukuhkan kekuatan tempur kerohanian, spiritual combat power. Mungkin pernah dengar perkataan itu. Saya pernah dengar. Perkataan itu yang kita nak sebenarnya kita nak wujudkan kepada anggota kita, dan kita nak cuba terapkan ke dalam diri anggota kita supaya apabila nauzubillah lah kalau ada berlaku apa-apa krisis ke kan, maknanya mereka ini tak lari daripada medan perang. Dia tahu matlamat akhirnya adalah nak menjadi mujahid fil har. Kan, maknanya sebagai orang mujahid fil ard, di mananya dia sanggup mati berkorban untuk negara. Kita nak terapkan sampai ke tahap itu supaya anggota kita ini patuh dan akuh. Sebab itu nilai-nilai kerohanian ini patut diterapkan. Masya-Allah, itu dia perkongsian yang kita dengarkan, pelbagai aktiviti-aktiviti bersama anggota keluarga, sekali lagi juga ummah ataupun masyarakat tidak dipinggirkan pelbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan bersama dengan Kagat. Dan insya-Allah Tuan, kami juga nak fahamkan apakah antara misi-misi seterusnya lah Tuan sebagai ketua pengarah Kagat
yang ke-9 yang baru, mesti ada tanggungjawab yang tuan rasa masya-Allah ini perlu dilaksanakan dengan seberapa segera. Antara misi-misi yang tuan nyatakan itu tadi telah pun dilaksanakan, mungkin sedang pun dilaksanakan. Apakah antara mungkin tuan rasa perlu ditambah lagi? Dia sekarang ni ada beberapa yang dalam perancangan saya, antaranya bagaimana saya nak menyantuni anggota non-Muslim. Antara itu juga salah satu daripada matlamat kewujudan Kagak ni, bagaimana kita nak menyantuni anggota Muslim tu. Maknanya kita bukan kita nak berawah dia masuk Islam, bukan kan. Itu atas hak individu masing-masing. Cuma kita nak bagaimana kita tengok kebajikan dia macam mana. Jadi antara matlamat saya sebagai ketua pengarah, saya boleh mengarahkan pegawai saya di bawah sana supaya kita ni rapat dengan anggota. Kita bertanya khabar, apa khabar pagi ni kan, bagaimana keadaan anak. Itu matlamat semua supaya kita dalam anggota ni kita lebih harmoni. Itu yang perlu kita terapkan. Dan baru-baru ini juga saya alhamdulillah saya telah pergi menyantuni anggota-anggota tahanan kita yang berada dalam tahanan, dan saya nak mendalami bagaimana apa sebab mereka ini melakukan kesalahan-kesalahan itu. Sebab kita tahu semua anggota semua kita ini adalah manusia, dan kita ini pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi mesti ada sebab kenapa mereka buat macam itu. Sebab itu baru ni ada satu program saya pergi ke 94 pertahanan ATM. Pertahanan ATM di sana kita ada menempatkan kita punya anggota-anggota kita yang bersalah. Dan kita nak saya berjaya untuk saya berdialog berdialog dengan dengan mereka ini, dan alhamdulillah saya nampak mereka ini sebenarnya ada sebab melakukan kesalahan itu, ada sebab. Sebab tu di peringkat pasukan kita kena mendalami dan menghayati apa sebab anggota kita melakukan satu kesalahan. Kita tak boleh lepas macam itu saja. Kita tak boleh membuat satu hukuman sebagai pandangan manusia kita atau penghayatan orang bagaimana. Dan juga saya nak pastikan tuan, saya nak dengar daripada mulut tuan sendiri, adakah benar anggota-anggota Kagak yang selepas berkhidmat ni boleh bertugas menjadi sebagai imam masjid, pembantu-pembantu dalam urusan keagamaan, juru nikah dan sebagainya? Dia itu yang berlaku sekarang. Dan sebelum ini pun kita dipinang lah oleh Felda. Felda ramai daripada Felda ramai di kalangan LP kita yang menjadi pegawai agama di sana. Jadi kita maknanya selepas mereka menamatkan perkhidmatan di ATM, mereka terus masuk di Felda. Dan masa sama juga ada juga anggota kita yang jadi imam masjid di luar selepas tamat daripada Kagak. Maknanya mereka mengambil apa yang mereka dapat daripada Kagak ini, masyarakat awam ni ambil daripada kita supaya mereka tak perlu nak dilatih dah. Sebab mereka memanglah terlatih. Dari segi disiplin masa, kemudian dari segi SME dia kan, dia punya kepakaran dia memang dah ada. Pengurusan jenazah mereka dah expert. Jadi maknanya tak perlu nak dilatih lagi. Sebab tu apabila tamat saja perkhidmatan 21 tahun, maknanya ada saja agensi yang akan ambil anggota-anggota Kagak itu berkhidmat di bawah mereka. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, masya-Allah. Itu dia, Kagak melatih, membentuk anggota, ahli keluarga dan juga ummah menjadi Muslim yang mukmin, yang lengkap, insya-Allah. Mudah-mudahan saya cukup tertarik dengan Jerry 561 tu, subhanallah. Kita berteraskan tauhid, insya-Allah. Mudah-mudahan kita terus doakan dakwah ataupun perjuangan Kagak melaksanakan untuk memastikan kerohanian, akhlak tu terjaga, insya-Allah, untuk seluruh anggota keluarga dan juga masyarakat setempat. Dan kita akan berehat sekali lagi tuan. Kembali pas ini insya-Allah kita nak dengarkan sedikit lagi perincian daripada Major General Haji Muhammad Rashidi Bujai. Kami sedang membangunkan pusat pengajian Al-Quran percuma. Tiada sekolah di kawasan ini. Ya Allah, hadirkanlah dermawan untuk membantu anak-anak ini. Setiap ilmu yang diamalkan, pahala berterusan.
Sokong kempen Nadi Al-Quran dengan menghubungi nombor yang tertera atau layari ustazustazah.com. Ayo bercuti ke negara Balkan bersama Kembara Sufi Travel and Tours. Travel agency yang mengutamakan keselesaan anda. Pakej terhebat. Menjadikan percutian yang menarik? Hubungi Kembara Sufi Travel and Tours, peneraju pakej pelancongan Muslim terbaik. Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saksikan kami di Hijrah Berselawat hanya di TV Al-Hijrah. Sesungguhnya sedekah mampu mengobati penyakit. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Ayo perbanyakkan amalan sedekah dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Alhamdulillah, syukur. Saya sangat bersyukur kerana diberikan peluang hari ini duduk bersama dengan Ketua Pengarah Kagat, Tuan Major Jeneral Haji Muhammad Rashidi Bujai. Saya dengar sendiri daripada butir bicaranya bagaimana Kagat dalam terus memastikan akhlak kerohanian terus terpelihara, dalam memastikan apa yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah dilaksanakan, dalam pada masa yang sama menjaga keselamatan negara. Subhanallah, cukup besar pengorbanannya, cukup besar perjuangannya. Dan mungkin Tuan, di waktu ini sebelum kita menutup tirai, mungkin ada sedikit pesananlah pada pihak umum. 2 tahun Tuan tak balik raya kan, mungkin pesanan untuk jaga keselamatan dan sebagainya. Kita nak raya habis-habisan tahun ni dengan kabarnya. Mungkin Tuan boleh bagi pesanan. Yang pertama sekali saya berharap kepada agensi-agensi yang di luar sana supaya sama-sama dapat berganding bahu dengan Kagat dalam melaksanakan misi keagamaan ini. Walaupun kita nampak Kagat ni beruniform, tapi sebenarnya tanpa sokongan anda di luar sana, sama ada GLC ataupun agensi keagamaan, majlis-majlis agama Islam, negeri atau sebagainya, kita berganding bahu bagi kita memastikan kejayaan Islam itu sebagai agama rasmi kita ini terjamin. Pertama. Yang keduanya, pesanan saya kepada mereka yang nak berhari raya, pandu kereta, memandu kereta tu kena hati-hatilah. Sekarang ni kita maklum sebab masyarakat sekarang ni kan dia berlumba-lumba nak balik raya. Kita kalau boleh kita janganlah terlibat dengan mana-mana kemalangan kan. Jadi kita kena buat perancangan lebih awal, buat perancangan awal untuk perjalanan kita balik ke kampung. Dan dalam masa yang sama juga kita jangan gairah dengan hari raya sebab kita baru hari yang ke-7 berpuasa. Sebenarnya lama lagi kita nak berhari raya. Pastikan bahawa amalan Ramadan kita pada tahun ini kita dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Kita bimbang takut-takut Ramadan kita yang pada tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita. Sebab itu kita cuba perbaiki amalan-amalan Ramadan kita. Jangan kita tinggalkan tarawih kita. Tarawih kita, jangan kita tinggalkan infak kita. Jangan kita tinggalkan dengan bacaan Al-Quran kita. Bila habis saja Ramadan, maknanya segala ganjaran bonus yang Allah berikan sepanjang Ramadan ini berakhir, dia akan kembali biasa. Rebutlah peluang Ramadan ini yang ada ini supaya kita ini tergolong dalam golongan la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Mungkin secara khususnya buat anggota tuan-tuan yang bekerjasama dengan tuan dalam proses melaksanakan misi dan visi Kagat ni, saya mengharapkan supaya pegawai dan anggota di bawah saya ini sama-sama membantu menyokong misi dan misi saya bagi memastikan warga ATM ini kerohaniannya terjamin. Masya-Allah, alhamdulillah. Itu dia satu pesanan sebagai penutup juga memesan atau mengingatkan kita akan terus untuk
menjaga Ramadan kita berbaki lagi 3 minggu ya. Jangan terlalu gairah, betul nak balik raya tapi terlalu awal sangat je. Jangan pasang lagu raya awal-awal lagi tuan-tuan. Dan insya-Allah kami nak rakamkan jutaan terima kasih kepada Ketua Pengarah Kagat iaitu Major General Haji Muhammad Rashidi Bujai kerana dapat bersama dengan kita meluangkan waktu. Dan insya-Allah saya sangat yakin dengan memacu dua teras utama iaitu pemantapan kerohanian dengan 37 inisiatif dan keutuhan organisasi melalui 31 inisiatif, diharap Kagat terus unggul sebagai penjana pembangunan kerohanian modal insan ETM. Saya juga secara peribadi sangat teruja dengan spiritual combat power yang Tuan nyatakan tadi, yang terhasil daripada nilai trust I am fit, berpegang pada ikhlas, mujahadah, fokus, inklusif dan tasking. Mengingatkan bagaimana kehebatan Salahuddin Al-Ayubi dan Muhammad Al-Fatih. Semoga roh kerohanian dalam perjuangan terus marak membara di dalam ETM. Tahniah Kagat, kami seluruh rakyat Malaysia mengiringi dengan titipan doa. Semoga Allah terus memelihara keselamatan, kesejahteraan negara kita dan segala jasa baik pengorbanan semua anggota dan keluarga ATM diberi sebaik-baik balasan. Amin. Dunia dan juga akhirat. Akhir kalam, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam kegembiraan berbuka puasa bersama keluarga tersayang. Saudara Syria kita